أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا السنة والفرائض واللحن كما تعلمون القرآن. Pelajarilah ilmu sunnah, ilmu faraid dan ilmu bahasa Arab sebagaimana kamu mempelajari ilmu Al-Quran. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Raudatul Salihin, Masjid Lama Kampung Pundang, Kuala Langat, Selangor, yang saya hormati para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, nikmat yang paling besar Allah kurniakan kepada kita. Atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-67. Muka surat 67 dalam tajuk yang agak penting juga, iaitu dalam tajuk Asbabul Irthi, iaitu sebab-sebab seseorang itu boleh mewarisi pusaka. Bila ada sebab-sebab ini, bermakna seseorang itu berhak mewarisi harta pusaka, melainkan ada perkara-perkara yang boleh menegah ia daripada mewarisi pusaka. Nanti kita akan masuk dalam bab penegahan, belum masuk lagi rasanya bab penegahan. Antaranya adalah kerana sebab bunuh, kerana sebab berbeza agama, kerana dengan sebab penghambaan. Bila tiada sebab-sebab yang boleh menghalang, tiada perkara yang boleh menghalang daripada seseorang itu mewarisi pusaka, bila dia ada salah satu sebab daripada mewarisi pusaka, bermakna dia berhak. Seperti contoh anak yang durhaka, anak yang tidak dingaku oleh mak ayah dia. Kau bukan lagi anak aku. Tak ngaku tu bukan tak ngaku nasab, tetapi marah sangat dengan anak tu sampai dia cakap tak mengaku, keluar kau bukan anak aku, keluar kau dari rumah.
Mati ayah ni, anak ini masih boleh mendapat pusaka dengan sebab-sebab yang kita tak masuk ini, iaitu terdapat 4 sebab yang membolehkan seseorang menerima harta pusaka. Dalam kitab-kitab fiqh yang lain ada yang nyatakan 3. Dalam kitab ini penulis masukkan 4, tambah 1 lagi kerana di Malaysia kita ada Baitul Mal. Jadi Baitul Mal termasuk antara sebab seseorang atau sesuatu pihak jabatan itu boleh mewarisi pusaka orang Islam. Dengan sebab pertama iaitu dengan sebab pernikahan, an-nikahu, pernikahan yang sah antara suami dan isteri berlandaskan rukun-rukun dan syarat-syarat perkahwinan yang telah disyariatkan. Maksud di sini dengan sebab nikah, bukan dengan sebab bersama. Faham maksud bersama? Tak semestinya kena bersama baru boleh mewarisi antara satu sama lain. Seperti contoh, baru lepas akad nikah, aku terima nikahnya si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwin RM300 tunai. Saksi kata sah, jelas sebutan qabulnya. Imam kata alhamdulillah, baca doa taqabbalallahu minna wa minkum, meninggal. Isteri kat belakang meninggal. Contoh meninggal isteri kat belakang, belum sempat lagi bersama, dah dikira sebagai suami ini mewarisi harta isteri. Atau yang meninggal suami, jadi janda berhias isteri kat belakang, pun dikira sebagai waris dengan sebab pernikahan. Bila sebut pernikahan dengan sebab nikah, bukan dengan sebab bersama. Jadi ramai ada yang salah faham, menganggap bahawasanya dia belum lagi bersama, Ustaz. Pagi tu nikah, petang tu meninggal. Jadi pasangan ni, isteri ni boleh tak mewarisi? Boleh. Sebab pewarisan itu adalah pernikahan, bukan dengan sebab bersama. Kadang-kadang kita keliru. Ada perkara yang mesti libatkan bersama. Ada sesuatu perkara yang melibatkan hukum terkait dengan bersamanya. Seperti contoh, seorang lelaki ni berkahwin dengan seorang wanita janda. Janda ni pula ada anak pula anak dara. Maknanya janda ni ada anak dara. Masa pernikahan tu dia tak jumpa lagi, tak tengok lagi muka anak isteri dia ni. Dah selesai akad nikah, petang tu tengah sibuk-sibuk basuh kuali, pengantin kan biasalah, kena denda. Basuh kuali apa semua, datang balik anak isteri dia. Tengok-tengok cantik pula, berkenan. Jadi pada ketika itu, selagi mana belum bersama suami isteri, walaupun dah selesai diijab kabul, boleh dia berkahwin dengan anak dengan cara menceraikan isteri yang tadi. Itu kita nak kaitkan. Sebab ada orang keliru, mesti kena bersama. Betul. Bila dah bersama, contoh malam tu dah malam pertama, contoh besok baru anak tu datang, anak tu balik nak tengok maknya, jumpa dengan ayah tiri dia, tengok berkenan, masa tu dah tak boleh lagi dah. Dia dah jadi mahram ma'abad, sampai bila-bila dia tak boleh berkahwin dengan anak tiri tadi, dengan sebab dah bersama dengan isterinya. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, dan bagi kamu suami-suami. Kum di sini merujuk kepada para suami. Suami-suami akan mendapat nisfu, iaitu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh azwajukum. Ni kata jamak, bermakna isteri-isteri. Jadi dekat situ kita boleh maklum, kalau suami ini ada 4 orang isteri, mati isteri pertama, dia dapat pusaka isteri dia. Mati isteri kedua, dia dapat pusaka isteri kedua. Mati isteri ketiga, dia dapat pusaka isteri ketiga. Mati isteri keempat, dapat pusaka isteri keempat. Sebab dekat sini merujuk kepada jamak azwajukum, iaitu isteri-isteri kamu. Dengan syarat dapat 1/2 tu, syaratnya apa? Jika mereka ni siapa? Isteri-isteri ni tadi tidak mempunyai anak. Dan bila kita sebut anak itu waris kepada siapa? Waris kepada si mati. Siapa si mati? Isteri ni tadi. Tak kira anak dia ni dengan suami dahulu atau dengan suami sekarang.
atau anak hasil daripada na'udzubillah dia pernah diperkosa contoh, dan ada anak kemudian berkahwin dengan seorang lelaki, belum ada anak dengan lelaki ni, meninggal isteri ini, statusnya ada anak. Kerana hubungan anak zina, anak tidak sah taraf dengan bapa memang tak ada, tetapi dengan ibu dia tak terputus, dan jika mati ibu, anak ini boleh mewarisi harta ibunya. Dari segi nasab dia tiada ayah, walaupun ayah dari segi biologi pergi ke makmal untuk cek DNA, betul sungguh 99.99% DNA bapa dengan anak ni betul, tapi tetap tak boleh mewarisi antara satu sama lain. Kerana dia bukan hasil daripada nasab, iaitu pernikahan yang sah. Itu bagi anak yang tidak sah taraf, hanya boleh mewarisi harta ibunya sahaja. Dan jika ada adik-beradik yang lain, bermakna dia dan juga adik-beradik yang lain dikira sebagai adik-beradik seibu, sama ibu lain bapa. Syarat suami dapat 1/2 berapa? Dengan sebab kenapa? Dengan sebab isteri ini tidak mempunyai anak, dan dalil ini menunjukkan bahawasanya sebab seseorang itu nak dapat pusaka mesti dengan sebab pernikahan. Kalau waktu datang tiba-tiba mengaku saya isteri kepada si Fulan, mentang-mentang si Fulan yang Tan Sri, harta bilion-bilion, datang mengaku isteri. Mesti kena ada bukti, sama ada bukti kita di Malaysia, kita punya pengamalan praktikalnya kena kemukakan sijil nikah. Itu bukti seseorang itu pasangan kepada pasangannya. Bagaimana kalau yang bernikah di seberang, nikah di seberang tak didaftarkan di Malaysia? Dari segi prosesnya, praktikalnya, amalinya, isteri ni tadi atau pasangan ni tadi bukan waris kepada si mati. Bagaimana dia nak membela hak dia? Betul saya sebagai isterinya, cuma kami nikah dekat seberang dan belum lagi didaftarkan di Malaysia. Dia kena membuat pengesahan di Mahkamah Tinggi Syariah, dan dia kena daftar di Jabatan Agama Islam di negeri mana. Dan pengesahan daripada pihak hakim mahkamah, hakim dia akan lihat ada saksi ke tidak, ada tak bukti sijil nikah daripada negara tersebut, dan itu semua akan diputuskan oleh mahkamah. Selagi tak didaftarkan, bermakna status perkahwinan itu dari segi undang-undang tidak dikira sebagai pasangan. Bila diuruskan pusaka si mati ini, isteri ni tadi yang belum didaftarkan perkahwinannya tidak dikira sebagai waris. Dari segi hukum boleh jadi ya, boleh jadi tidak, kerana bergantung pada keputusan mahkamah. Kalau mahkamah tidak berpuas hati mengatakan dia ni bukan pasangan kerana tak ada bukti-bukti, tak ada sijil nikah daripada negara yang tempat dia bernikah, tak ada saksi dan sebagainya, maka ketika itu mahkamah putuskan orang ini bukan pasangan kepada si mati, jadi tak bolehlah mewarisi pusakanya. Selagi ikatan pernikahan itu masih ada, selagi itulah suami dan isteri saling mewarisi, walaupun apa-apa yang berlaku di antara mereka, seperti isu isteri derhaka ataupun suami curang dan sebagainya. Maknanya selagi mana ada hubungan itu tak terputus, selagi itulah dia boleh saling mewarisi antara satu sama lain. Walaupun isu isteri curang, isu suami ini curang, isteri derhaka, suami kahwin lain, isteri ini marah sangat, isteri yang pertama, tetap mati isteri, suami ini akan dapat pusaka selagi mana hubungan perkahwinan itu masih ada. Bila sebut masih ada, bermakna walaupun telah diceraikan, tetapi ada jenis cerainya. Nanti kita akan masuk perceraian yang rajai sahaja. Selagi mana ada tempoh iddah, maka hubungan tu masih ada, belum terputus. Dalam tempoh iddah tu masih ada, mati salah seorang, sama ada suami atau isteri, maka pasangannya boleh mewarisi antara satu sama lain. Sebab ikatan tu masih ada, cuma masih lagi dalam talak rajai, talak yang boleh dirujuk. Cuma kita kena faham, hukum
wanita yang telah diceraikan walaupun talak raj'i. Selagi mana kita tak rujuk dia, bermakna dia ibarat orang asing dengan kita. Maksudnya aurat dia dengan aurat kita sama seperti orang yang bukan mahram. Melainkan kita rujuk dia, barulah halal bagi dia, apa yang ada pada dia kita boleh lihat semua. Tapi dari segi hubungan itu, kalau mati salah seorang, boleh mewarisi antara satu sama lain. Begitu juga isu yang pernah ditanya kepada Ustaz Azhar Idrus, bagaimana aurat bekas pasangan kita. Contoh, yang meninggal perempuan, bila berlaku kematian, bermakna berlakunya perpisahan. Aurat antara orang yang terpisah, sama ada pisah hidup atau pisah mati, sama seperti aurat ajnabi, aurat orang yang bukan mahram. Jadi kata Ustaz Azhar Idrus, kalau misal kata suami ni dia simpan gambar-gambar bekas isteri yang tidak menutup aurat, apakah hukumnya dia melihat gambar isteri dia, arwah isteri dia? Hukumnya haram. Hukumnya haram, kerana bila berlaku perpisahan, sama ada dengan sebab cerai ataupun dengan sebab kematian. Kematian itu bermakna bercerai, bermakna orang yang dah diceraikan itu sama ada hidup atau mati, ada batas-batasnya seperti mana orang ajnabi, orang yang bukan mahram. Ni isu ni jarang orang tahu. Muslimat belakang berbisik-bisik, oh baru tahu malam ni. Maknanya kalau misal kata, bukan kita minta, kalau berlaku peristiwa sebegitu, pasangan kita meninggal dunia, gambar-gambar dia yang tak pakai tudung, kalau boleh kita buang, dan juga kalau ada di media sosial, kalau boleh kita buang juga. Nak paparkan juga, pastikan diconteng ke, dikaburkan dan sebagainya. Kenangan. Pernikahan ini membolehkan mereka mempusakai antara satu sama lain walaupun tidak berlaku persetubuhan. Diriwayatkan oleh Al-Qamah bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah memberikan hak harta pusaka kepada seorang balu walaupun dia tidak pernah disetubuhi oleh suaminya selepas mereka berkahwin. Dan Ma'qal bin Sinan Asja'i telah bersaksi bahawa Nabi SAW telah memberikan hukum yang sama seperti mana yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Buru' binti Washik, riwayat At-Tirmizi. Kalau misal kata dia, aku terima nikahnya si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwin RM300 tunai, imam kata okey, sah apa semua, kemudian meninggal salah seorang, bermakna salah seorang boleh mewarisi antara satu sama lain. Satu kes lagi, dah habis qabul, suami ini tadi pandang belakang ataupun dia cakap, aku ceraikan kau dengan talak satu. Kemudian isteri ini terkejut, meninggal dunia. Contoh. Jadi ketika itu hubungan suami isteri ada ke lagi ke tidak? Dah tak ada. Kerana belum berlaku persetubuhan. Bila belum berlaku persetubuhan, diibaratkan seperti orang wanita ini kalaulah dia masih hidup dan diceraikan sebelum daripada bersama, wanita ini tak ada iddah, dia boleh berkahwin dengan lelaki lain ketika itu juga. Contoh, engkau ceraikan aku, aku ada pengganti terus, imam dah ada, saksi dah ada, terus angkat nikah. Contoh, boleh, sebab wanita itu tidak ada iddah, sebab belum lagi bersama. Jadi nampak tak, isu bersama dia banyak terkait dengan isu-isu yang lain. Jadi dalam bab pewarisan, tak kira bersama tak bersama, boleh selagi mana ada. Dari segi iddah, kalau belum bersama, iddah tu dikira tak ada dan dia boleh berkahwin dengan lelaki lain. Dari segi bapa tiri dengan anak tiri pun begitu juga, mesti kena bersama, barulah diharamkan anak tiri tadi selama-lamanya. Adapun pernikahan yang tidak sah, lelaki dan perempuan tidak dapat mempusakai antara satu sama lain kerana mereka bukan suami isteri yang sah.
Jika anak dilahirkan dalam pernikahan tersebut, anak itu hanya mewarisi dan diwarisi sebelah ibunya saja. Macam saya kata tadi, anak yang tidak sah taraf, dia tak boleh mewarisi harta bapa biologi dia. Sebenarnya kita tak patut pun sebut bapa biologi, tapi nak bagi bunda faham. Sebab tak ada istilah dalam fiqh bapa biologi. Bapa ni bapa lah. Jadi anak ni kalau dari segi hukum, dia statusnya tak ada bapa. Cuma nak bagi faham supaya kita nampak, oh memang betul bapa dari segi benih. Biologi tu maknanya dari segi sains, dari segi mediknya memang betul benih dia. Tetap juga tak boleh mewarisi antara satu sama lain. Tetapi dengan ibunya takkan terputus, boleh mewarisi antara ibunya dan juga anak tersebut. Bapa dan anak tidak saling mewarisi antara mereka. Jika suami dan isteri bercerai, terdapat dua keadaan, iaitu mereka boleh mewarisi dan mereka tidak boleh mewarisi. Pertama, A. Mereka boleh mewarisi jika isteri yang diceraikan dengan talak raj'i. Talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk kembali, iaitu isteri yang diceraikan dengan talak satu atau dua selepas berlaku persetubuhan dan isteri masih dalam tempoh iddah. Ini bagi talak raj'i. Bagaimana talak satu atau talak dua, yang mana masih lagi dalam tempoh iddah? Selagi dalam tempoh iddah, statusnya talak raj'i, talak yang boleh lagi dirujuk. Bila berlaku kematian dalam tempoh tersebut, pasangan saling mewarisi antara satu sama lain. Dalam keadaan ini, suami dan isteri saling waris-mewarisi seperti mana kewajipan suami memberi nafkah kepada isterinya. Apabila tamat tempoh iddah, maka mereka tidak boleh mewarisi. Dalam arti kata lain, dah bukan lagi talak raj'i. Jadi talak apa? Talak bain. Mereka tidak boleh mewarisi jika isteri diceraikan dengan talak bain, iaitu talak yang tidak boleh dirujuk kembali. Bekas suami dan bekas isteri tidak boleh mempusakai antara satu sama lain walaupun isteri berada dalam tempoh iddah. Walaupun dalam tempoh iddah sekalipun. Seperti contoh talak bain kubra. Aku ceraikan kau dengan talak 3. Bila talak 3 bermakna itu dah talak bain kubra. Walaupun dalam tempoh iddah, mati salah seorang, tak boleh lagi mewarisi antara satu sama lain. Bekas suami dan bekas isteri tidak boleh mempusakai antara satu sama lain walaupun isteri berada dalam tempoh iddah. Talak bain terbahagi kepada dua. Yang pertama, talak bain bainunah sughra, iaitu isteri diceraikan dengan talak satu atau dua sebelum persetubuhan. Ini yang pertama yang dikatakan talak bain. Bila talak bain ni, mati salah seorang, tak boleh mewarisi antara satu sama lain. Bila mana? Bila isterinya diceraikan sebelum persetubuhan. Sama ada talak satu atau talak dua. Walaupun iddah masih ada. Baru cerai, pagi, besok meninggal. Contoh pasangannya. Iddah ada tak? Iddah ada. Tetapi dikira sebagai tidak mewarisi antara satu sama lain. Iddah tak ada, maaf. Iddah tak ada sebab dia tak bersama. Dia dikira sebagai janda berhias. Kalau bahasa kita, janda berhias. Yang kedua, dengan talak satu atau dua selepas persetubuhan dan telah tamat iddahnya bersama, dan iddah tu dah tamat, maka tidak boleh mewarisi antara satu sama lain. Kemudian yang ketiga, secara tebus talak, khulu'. Isteri pergi ke mahkamah, kemudian menuntut cerai dengan membayar RM10. Kan ada kan lafaz nikah, juru nikah tahulah. Maknanya kalau isteri itu dengan sebab-sebab tertentu, sebab suami mengasari, suami tidak memberi nafkah dalam tempoh tertentu, isteri boleh membuat khulu' di mahkamah dengan membayar sejumlah duit. Maka bila berlaku begitu, tak ada tempoh iddah, tak boleh mewarisi terus antara satu sama lain. Dikira sebagai talak bain. Iddah dia ada, tetapi dari segi pewarisan dia tak boleh mewarisi antara satu sama lain. Kemudian yang kedua, talak bain bainunah kubra, iaitu isteri diceraikan dengan talak 3, sama ada sebelum atau selepas persetubuhan. Ini salah satu asbabul irthi, dengan sebab pernikahan. Jadi kalau kita rujuk iddah, yang dikatakan iddah ni bagaimana? Sekiranya
wanita itu, suami isteri itu, pasangan itu bercerai dengan talak raj'i ataupun talak bain. Ini kita cerita tentang iddah. Raj'i atau bain dalam keadaan wanita itu ada haid, iaitu tak mengandung lah. Tempoh iddahnya berapa lama? 3 kali suci. 3 kali suci bermakna masa suci yang ketiga itu dah dikira habis iddah. Contoh, dia cerai dalam keadaan suci dan juga wanita ini ada haid. Haid pertama, suci yang pertama. Haid kedua, suci yang kedua. Haid ketiga, suci yang ketiga. Masuk haid yang keempat, maka masa itu adalah habis tempoh iddahnya. Kemudian, jika ditalak semasa dalam keadaan suci, iddahnya tamat, apabila datangnya haid yang ketiga. Jika ditalak dalam keadaan haid, iddahnya tamat apabila datang haid yang keempat. Jadi tengok keadaan waktu diceraikan itu sama ada dalam keadaan haid ataupun tidak. Dari segi hukum itu nanti kita akan bahas. Tak boleh ceraikan isteri dalam keadaan yang haid. Dari segi hukum. Tapi kalau diceraikan juga bermakna tempoh iddah tu ketika mana datang haid yang keempat. Tapi kalau diceraikan dalam keadaan isteri itu ada haid dan isteri itu tengah suci, bermakna datang haid yang ketiga tu dah habis tempoh iddah. Tapi kalau cerai waktu haid, datang haid yang keempat, selepas itu barulah tamat tempoh iddahnya. Jika ditalak semasa dalam keadaan nifas, hendaklah menunggu sehingga 3 kali suci selepas nifas tadi, barulah iddahnya tamat apabila datang haid yang keempat. Ini kalau diceraikan dalam keadaan talak bain atau raj'i yang ada haid. Bagaimana kalau yang tiada haid? Sama ada kerana penyakit, memang wanita ni ada sakit dan tak keluar darah haid, ataupun telah dibuang rahimnya. Mungkin ada masalah kesihatan, doktor buat pembedahan, rahimnya dibuang dan tak ada lagi haid, ataupun telah putus haid, ataupun dalam bahasa kita monopause, ataupun belum pernah lagi datang haid. Boleh jadi kerana wanita ini yang dikatakan balighah sampai umurnya datang haid antara usia 9 hingga 15 tahun qamari. Kalau sampai 15 tahun qamari usia dia tapi belum sampai haid lagi, maka dia dikira sebagai balighah, tetap dikira sebagai baligh. Lelaki baligh, perempuan balighah. Jadi berapa tempoh iddahnya? Tempoh iddahnya adalah selama 3 bulan qamari, 3 bulan Islam, kerana tak boleh nak ditentukan dari sudut bersih ataupun haid, kerana wanita itu tidak datang haid. Jadi nak tempoh iddah tu bagaimana? 3 bulan qamari. Bagaimana pula kalau wanita itu sedang mengandung? Sama ada cerai raj'i ataupun cerai bain. Jadi tempoh iddahnya adalah sehingga wanita itu bersalin ataupun setelah keguguran. Jadi selesai daripada itu, selesai iddah apabila melahirkan anak, sama ada hidup atau mati atau gugur, kandungan yang telah membentuk janin yang sempurna atau hanya berbentuk segumpal daging, yang menurut pakar perubatan itulah kandungan yang sebenar. Ini bagi iddah orang yang dalam keadaan wanita yang dalam keadaan mengandung. Bercerai atau talak raj'i atau bain dan belum pernah disetubuhi, sama ada keadaannya ada haid ataupun tidak ada haid, iddahnya ada ke tidak? Tiada iddah, kerana belum lagi disetubuhi. Bercerai, talak raj'i atau bain dan menghidap istihadah. Ini masalah orang perempuan ada yang mengidap istihadah. Bagaimana nak menentukan tempoh iddahnya? Pertama, haid tidak menentu, tetapi masih dapat mengetahui kebiasaan perjalanan darah haidnya. Dia ada haid dan dia boleh tentukan lagi. Wanita tahulah
Sebab dia boleh bezakan dari segi mungkin warna darah tu ataupun bau darah tu, dia boleh tahu ini darah haid ataupun darah istihadah. Kalau misal kata dia tidak menentu haid tu tetapi masih dapat mengetahui kebiasaan perjalanan darah haidnya, maka iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Jadi lihat juga keadaan tadi, kalau diceraikan semasa suci, ketika suci yang ketiga, ketika haid diceraikan, ketika haid yang keempat habis dah iddahnya. Ini kalau dia tahu dia ada istihadah, tapi dia boleh tahu dan bezakan antara istihadah dan juga haid. Kalau misal kata haid tidak menentu dan tidak mengetahui kebiasaan perjalanan haidnya, atau tidak dapat membezakan antara darah haid dan juga istihadah, sebab memang itulah biasanya setahun 2 tahun kebelakangan ni, contoh dia keluar istihadah, kadang keluar haid, sampai kadang-kadang dia dah tak boleh nak bezakan. Kalau biasa kalau perempuan ni dia ada waktu dia, waktu daripada tarikh berapa hari bulan sampai berapa bulan, itulah waktu dia haid, biasanya begitu, ada dia punya jadualnya. Dan kena catat juga, sebab itu boleh dirujuk sebagai kes yang pertama tadi, sebab tahu dan boleh beza antara haid dan juga istihadah. Tapi kalau tak tahu nak beza, ini darah haid ke darah istihadah, tak boleh nak beza, jadi tempoh iddahnya adalah 3 bulan qamari, sama dengan keadaan yang menopause, yang tidak ada haid tadi. Berlaku kematian suami semasa berada dalam tempoh iddah talak raj'i dan tidak mengandung. Ini dalam keadaan iddah seseorang wanita itu yang kematian suami, dalam keadaan talak raj'i dan juga tidak mengandung. Kalau keadaan wanita itu ada haid ataupun tiada haid, sama saja, kematian saja suami, bermakna iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Dan kiraan iddah baru bermula pada tarikh atau hari kematian suami, walaupun sebelum itu iddah isteri sama ada dengan 3 kali suci atau 3 bulan telah hampir tamat. Contoh, dia ni diceraikan oleh suami dalam keadaan talak raj'i. Talak raj'i kita ambillah 3 kali suci, dan dia diceraikan dalam keadaan suci dan habisnya pada suci yang ketiga. Sebelum sampai suci yang ketiga, kemudian mati suaminya dalam keadaan dia ni dah diceraikan, tapi masih dalam tempoh iddah. Dalam tempoh iddah tu suaminya meninggal dunia. Dapat tak dia pusaka? Dapat. Tapi yang dikatakan iddah wanita ni tadi, adakah sambung sikit lagi, habiskan 3 kali suci tadi, ataupun kena bermula daripada 4 bulan 10 hari? Jawapannya kena bermula semula daripada 4 bulan 10 hari. Contoh, suaminya ceraikan dia talak 1, belum habis lagi iddah ni, lagi seminggu lagi lah contoh nak habis iddah, mati suami. Jadi bila kematian suami tadi, ketika itu bermulanya 4 bulan 10 hari untuk tempoh dia iddah untuk berkahwin dengan lelaki lain. Kerana 4 bulan 10 hari tadi tempoh bukan hanya iddah tetapi berkabung bagi seorang wanita yang kematian suami. Itu kalau dalam keadaan dia ada haid, dia ada datang bulan. Berlaku kematian suami semasa berada dalam tempoh iddah talak bain dan tidak mengandung. Sama ada keadaannya ada haid atau tiada haid, tempohnya adalah 3 kali suci atau 3 bulan. Kekal iddah talak bain sama ada dengan kiraan 3 kali suci atau 3 bulan, dan iddah tidak bertukar kepada iddah kematian suami. Ini sama juga. Tadi talak raj'i dalam tempoh iddah, ini talak bain, aku ceraikan kau dengan talak 3, contoh. Kalau ikutkan wanita ini, dia ada tak iddah dia untuk berkahwin dengan lelaki lain? Ada 3 salah satu quru,
sama ada kalau dia haid 3 kali suci lah, kalau semasa bersih yang ketiga, kalau semasa haid diceraikan, haid yang keempat. Contoh, lagi seminggu nak habis tempoh iddah ni, tapi dia diceraikan dengan talak 3, mati bekas suami tadi. Jadi sambung sahaja 4 bulan 10 hari. Berbeza yang tadi. Yang tadi itu talak raj'i. Tetapi masih lagi tempoh iddah, seminggu nak habis, mati suaminya, dia dapat pusaka, tapi dalam masa yang sama dia kena bermula tempoh iddah 4 bulan 10 hari selepas kematian, baru boleh berkahwin dengan lelaki lain. Kemudian kematian suami sama ada telah disetubuhi atau belum disetubuhi dan tidak mengandung. Ada haid atau tiada haid 4 bulan 10 hari, wanita yang kematian suami bukan sahaja wajib beriddah tetapi juga wajib berkabung. Kematian suami dalam keadaan wanita itu sedang mengandung, iddahnya sehingga melahirkan anak atau keguguran. Kemudian suami yang hilang, tadi diceraikan atau kematian suami, ini isu suami hilang. Bagaimana nak putuskan? Suami pergi ke laut, tak balik-balik, tak tahu ke seberang sampai ke seberang ke ataupun tenggelam ke. Jadi bagaimana keadaannya, sama ada haid atau tiada haid atau sedang mengandung. Azan, kita beri lalu azan dulu, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. Sambung sedikit ya. Ini kes kalau suami hilang. Jadi sama ada isteri itu ada haid ke ataupun tiada haid ke, ataupun dalam keadaan mengandung ke, dia tak terikut dengan yang tempoh-tempoh yang sebelum ni tadi, 3 bulan, kemudian 3 kali suci sehingga melahirkan, tak. Tetapi tempohnya, isteri wajib menunggu selama tempoh 4 tahun. 4 tahun. Selepas tempoh tersebut, isteri wajib pula beriddah dengan iddah kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Barulah tamat iddahnya. Cuma bagi kes suami hilang ni ataupun pasangan, ini sebab kita cerita iddah. Bila sebut cerita iddah, lelaki tak adalah iddahnya. Tapi kalau perempuan dia melibatkan iddah, bagi kes suami hilang, isteri boleh mengemukakan permohonan kepada mahkamah syariah bagi mendapatkan pengesahan kematian suami atau membuat tuntutan fasakh. Seseorang akan dianggap mati. Ini bagi kes hilang. Seseorang itu dianggap sebagai meninggal dunia berkuat kuasa pada masa hakim mengeluarkan perintah dan tidak pada masa dia hilang. Contoh, dia hilang awal tahun 2020. 2024 awal tahun genap 4 tahun. Bukan ketika itu dia dianggap terus, tidak dianggap terus mati kerana hilang 4 tahun, bukan. Nak menentukannya mesti kena rujuk ke mahkamah, kena buat permohonan pengesahan kematian pasangan suami ni tadi. Sebab dah tak balik-balik 4 tahun, tak balik-balik, lepas pergi last jumpa masa sebelum dia pergi ke laut, contoh. Tak balik-balik. Jadi seseorang itu dianggap mati berkuat kuasa pada masa hakim mengeluarkan perintah dan tidak pada masa dia hilang. Ini dikategorikan sebagai kematian hukmi, bukan kematian yang hakiki. Kematian hakiki ini kita nampak ada kuburnya, ada jenazahnya. Tapi kematian hukmi ini yang menentukan mahkamah, hakim yang akan tentukan. Ini bermakna jika seseorang itu hilang selama 20 tahun, hilang suaminya 20 tahun, dan dia tak buat permohonan pengesahan kematian suami di mahkamah, dan dia tak buat tuntutan fasakh di pejabat agama, bermakna hubungan suami isteri masih ada. Masih ada. Dan harta suami itu belum lagi dikira pusaka, kerana statusnya masih dianggap hidup walaupun dah hilang 20 tahun. Jadi nak menentukan kematian seseorang ini, kematian suami ini tadi, yang menentukan adalah mahkamah, hakim yang tentukan, dan tempohnya adalah 4 tahun. Dan iddah bagi wanita, bila dia buat permohonan, mahkamah kata okey, suami puan dianggap mati secara hukumi berkuat kuasa hari ini, tak boleh terus kahwin.
kena tunggu lagi tempoh 4 bulan 10 hari iddah kematian, kerana dia anggap mati suami itu, dan dia kena beriddah 4 bulan 10 hari baru boleh kahwin dengan lelaki lain. Ya. Tiba-tiba balik. Okey, saya sambung. Apabila dia dianggap masih hidup lagi, hartanya tidak menjadi harta pusaka, dan dia juga adalah ahli waris yang berhak boleh mewarisi harta. Ini kalau dia dianggap masih hidup lagi, maknanya harta tu tak boleh lagi difaraidkan lagi, belum lagi menjadi harta pusaka. Jika seseorang yang telah ditetapkan sebagai kematian hukmi, mahkamah dah putuskan dah, si Fulan bin si Fulan ini diputuskan, disahkan sebagai meninggal dunia, mati kerana telah hilang lebih daripada 4 tahun contoh, dan ahli warisnya telah membahagikan harta pusakanya, ialah dah dapat pengesahan, dah jadi harta pusaka lah harta lelaki ni tadi. Jadi isterinya, anak-anaknya dah faraidkan dah harta tadi. Tidak lama kemudian dia didapati masih hidup, maka perlu dikembalikan harta pusakanya yang masih ada sahaja. Yang baki yang ada dekat waris-waris tu kena dipulangkan. Kalau misal kata tiba-tiba balik, muncul pula. Lepas 5 tahun mahkamah dah sahkan dah dia mati secara hukmi, kemudian dapat harta pusaka lah waris-waris ni, dah selesaikan, dah uruskan semua, kemudian lepas 5 tahun lagi tiba-tiba ada balik. Jadi wajib waris pulangkan harta dia yang ada saja. Yang dah terbelanja tak wajib. Jadi tipsnya kalau dapat habiskan cepat-cepat. Mahkamah, kerana dalam bab kematian hukmi ni yang berhak menentukan hanya mahkamah sahaja. Ada kes berlaku, ini amalan kita di Malaysia, ialah mahkamah sivil, iaitu Seksyen 108 Akta Keterangan 1950 disemak pada tahun 1971, memperuntukkan bahawa seseorang itu boleh dianggap sebagai mati, iaitu hanya sebagai andaian kematian, mati secara hukmi, setelah tidak didengar berita tentang diri orang yang hilang itu selama 7 tahun oleh orang yang sepatutnya mendengar kabar beritanya sekiranya dia masih hidup. Kes apa? Kes MH370 yang hilang, bukan yang terhempas. Yang terhempas tu memang dah mati secara hakiki. Ni kapal terbang tu hilang. Jadi waris-waris ni nak dapat pengesahan, kalau ikut mahkamah dari segi hukum dia 4 tahun fiqh. Tapi amalan kita di Malaysia, sebab yang nak mengesahkan tu kena mahkamah sivil, melibatkan nak dapatkan pampasan insurans, pampasan takaful dan sebagainya, dalam tempoh 7 tahun. Barulah diandaikan mangsa-mangsa tragedi itu dikira mati, dan hartanya dianggap pusaka, boleh diwarisi oleh waris-warisnya. Dan kalau misalnya kata ada pampasan, ada insurans, akan dapat dengan sebab keluarnya pengesahan daripada mahkamah sivil tadi. Tapi mahkamah sivil selepas 7 tahun. Tapi dari segi fiqh 4 tahun menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Kalau isteri pula hilang kan Ustaz? Isteri pula hilang, sama juga, cuma kita suami tak ada iddah. Tempoh pembagian harta. Sama juga kena dapat pengesahan kematian hukmi namanya. Nanti kita akan masuk dalam bab syurutul irthi, syarat mewarisi, salah satunya mesti mati pemilik harta, barulah waris boleh dapat. Dan kematian pemilik harta ni sama ada dengan cara mati secara hakiki, atau mati secara hukmi, atau ada lagi satu, mati secara takdiri. Mati secara takdir ni contoh janin dalam kandungan ibunya. InsyaAllah yang tu nanti kita akan masuk dalam bab syarat-syarat pusaka, muka surat 74. Kita masih lagi 69, kita akan jumpa nanti. Jadi kaedahnya, nak dapat pusaka orang yang hilang ni kena dapat pengesahan mahkamah dulu. Kalau dah dapat pengesahan mahkamah, suami tak ada iddah, kalau ketika itu sebelum tu pun nak kahwin tak ada masalah. Tapi isteri ada tak iddahnya? Ada iddah. Selepas pengesahan mahkamah dia kena tunggu lagi 4 bulan 10 hari baru boleh berkahwin dengan lelaki lain. Allahu a'lam. InsyaAllah dalam yang kedua ini
keturunan nasab kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan sebelum kita akhiri? Tak ada dah. Saya lagi suka kalau tuan-tuan terus tanya. Jangan kita tunggu ujung tanya, sebab nanti dia akan drag masa. Jadi kalau ada soalan boleh terus tanya, angkat tangan, Ustaz nak tanya, terus tanya. Saya lagi suka macam tu. Supaya hujung-hujung kita boleh tutup. Kalau hujung-hujung nak tanya, kadang-kadang pukul 9 tak habis. Okey, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.